Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir pada malam ini mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan Alhamdulillah, kini kita masuk pula duduk dalam majlis ilmu yang mana kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Jadi seperti yang disebutkan tadi, kita pada hari ini, pada malam ni akan mula membaca kitab Fiqh Al-Asma Al-Husna. Fiqh Al-Asma Al-Husna bukan satu tajuk yang asing bagi kita. Kita sejak zaman sekolah lagi kita dah hafal dah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sekolah kafar kita dah diajar tentang nama-nama Allah. Kita nasyid, nas'aluka ya man huwallahu allazi. Kita ingatlah. Ke dah tak ingatlah nasyid tu? Kan? Okey. Jadi benda ni bukanlah benda baru untuk kita, dan benda ni memang benda yang lama. Benda lama lah. Cuma banyak benda yang lama seolah-olah baru bagi kita sebab kita tak pernah belajar tentang dia. Jadi tajuk buku kita Fiqh Al-Asma Al-Husna. Fiqh. Kita kalau sebut tentang fiqh, kita biasa tahu hukum hakam lah. Kita kalau belajar fiqh, kita faham belajar fiqh solat, fiqh wudu, fiqh puasa dan semisalnya. Jadi perkataan fiqh atau al-fiqh secara mudahnya kita faham dia bermaksud faham. Fiqh itu maksud dia faham. Jadi bila kita tajuk buku ni yang kita gunakan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar ni, seorang ulama Arab Saudi, Fiqh Al-Asma Al-Husna, dia bermaksud buku tu tentang kefahaman kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah. Al-Asma, asma itu plural atau jamak. Maksudnya nama-nama. Al-Husna yang indah. Jadi fiqh, kita faham maksudnya bagaimana nak memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah. Jadi kita guna kitab ni dalam kuliah kita, insya-Allah kita akan usahalah sampai mana yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk kita baca kitab ni. Jadi sesiapa yang dah ada kitab, kita lihat muka surat 21. Kita mulakan terus pada mukadimah. Jadi untuk sesi pertama ni kita tak akan bincang tentang maksud nama Allah, Ar-Rabb, Al-Ilah, Ar-Rahman tu apa. Kita nak faham tentang kedudukan, kepentingan ilmu memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita fikir, kenapa kita nak belajar nama-nama Allah? Kan dah banyak buku cerita tentang perkara ni. Baca je lah terjemahan dia. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Al-Quran pun ada kan terjemahan. Kita boleh faham nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan mukadimah malam ni nak tahu kenapa kita kena belajar tentang Al-Asma Al-Husna, apa kepentingan dia. Okay, kita lihat muka surat 21. Kata penulis, sesungguhnya memahami nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik merupakan pintu ilmu yang mulia. Bahkan ini termasuk Al-Fiqhul Akbar. Dia kata memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pintu ilmu yang mulia dan termasuk dalam Fiqh Akbar. Ada sebuah kitab akidah yang dinamakan Al-Fiqhul Akbar yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Cuma ulama ada perbincangan lah, betul ke itu kitab Imam Abu Hanifah dan semisalnya. Tetapi konten, isi kandungan kitab Al-Fiqhul Akbar itu ialah isu akidah. Jadi berlaku perubahan pada istilah fiqh. Macam kita sebut tadi, fiqh zaman sekarang kita akan faham iaitu
perbahasan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan praktikal manusia. Mudah faham, fiqh ni ilmu yang membincangkan tentang dalil-dalil yang membincangkan tentang hukum hakam yang spesifik dalam praktikal manusia. Sebab tu dalam fiqh kita tak bincang tentang akidah. Kalau kita baca kitab fiqh, kita tak jumpa pasal syirik. Kalau kita baca kitab akidah, kita tak jumpa tentang akhlak. Sebab fiqh dia bicara tentang hukum hakam tersebut. Tetapi fiqh pada asalnya perkataan tu bermaksud faham. Jadi apabila disebutkan al-fiqhul akbar, fiqh yang besar, kefahaman yang sangat besar, maka dia merujuk kepada kefahaman tentang akidah. Sebab tu dalam kitab ni sebut fiqh yang paling agung. Dan paling utama serta pertama kali masuk dalam sabda Nabi SAW. Nabi SAW sebut, dalam hadis ni Nabi gunakan perkataan fiqh juga. May yuridillahu bihi khaira. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan untuk dia, sesiapa yang Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fid din. Allah akan jadikan dia faham tentang agama. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kata penulis, dan paling utama serta pertama kali yang masuk dalam sabda Nabi ini, maksudnya apa? Dia kata, dalam hadis ini Nabi kata, sesiapa yang Allah nak jadikan dia baik, yang mahukan kebaikan untuk dia, Allah akan jadikan dia orang yang faham tentang agama. Allah akan buat dia faham tentang agama. Jadi apakah perkara yang paling penting untuk manusia faham dalam agama ini? Iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kawan-kawan ni orang-orang sufi, ada hadis palsu yang popular. Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ialah kenal Allah. Tu hadis palsu lah. Tak boleh pakai. Jangan sebar pula. Tapi maksud tu betul tak? Betul. Tetapi bukan semua benda yang betul kita boleh kata Nabi SAW cakap. Ni ada satu penyakit dalam masyarakat kita. Bila kita kata, hadis ni palsu, dia kata, yalah palsu, tapi maksud dia kan betul. Kita kata, betul, maksud dia betul, baik, itu isu lain. Tetapi nak kata Nabi SAW cakap, tak boleh. Sebutlah kata-kata hikmah ke, ulama' kata ke, tak apa. Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara yang pertama dalam agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah fiqh yang paling utama. Sebelum kita nak belajar tentang hukum hakam solat dan semisalnya, kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana nak kenal Allah Subhanahu wa taala? Macam mana kita nak kenal Allah? Antara caranya ialah dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah dia bukan sekadar kita tadabbur Al-Quran, termasuk juga kita tafakkur bila melihat alam. Kita melihat persekitaran kita, ciptaan-ciptaan Allah, kita tafakkur, berfikir. Kita berfikir tentang penciptaan alam ni. Jadi cara kita nak kenal Allah, satu dengan melihat penciptaan benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Alam ni maksudnya selain semua benda yang selain Allah tu, dia dimasukkan dalam alam itu. Tetapi kenapa dunia ni, benda yang selain Allah tu dipanggil alam? Sebab salah satu maksud linguistik untuk perkataan alam itu, dia bermaksud petanda. Jadi alam ini adalah petanda kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mustahil ada makhluk tanpa adanya pencipta. Jadi alam ini adalah petanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita lihat alam ini, kita lihat tumbuh-tumbuhan, kita lihat haiwan, bahkan kita lihat dalam diri kita sendiri, kita akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kenal Allah, pertama kita lihat penciptaan Allah. Yang kedua, dengan melihat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Cuma bagaimana kita nak faham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita tak dapat wahyu. Maka nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya dapat kita ketahui melalui apa yang disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita tak boleh reka nama Allah. Kita tak boleh nak cipta sifat Allah, tak boleh. Kita hanya boleh faham sifat dan nama Allah berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fiqh yang paling utama kita belajar ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalaulah seseorang tu dia diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kenal Allah, dia faham tentang sifat-sifat Allah, dia nampak keagungan Allah, maka dia dah selesai satu fiqh yang sangat besar dalam kehidupan dia. Yang mana bila dia selesai dengan fiqh yang besar ini, kefahaman yang sangat agung ini, maka ia akan memandu dia dalam meneruskan kehidupan di dunia ni. Sebab banyak benda yang manusia rosak dalam kehidupan dia. Dia buat maksiat, dia tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam dosa apabila akidah dia bermasalah. Dan bila kita sebut tentang akidah, kita kena bezakan pengajian akidah dengan akidah itu sendiri. Pengajian akidah tu yang kita belajar selama ni, Tauhid 3, Asma' wa Sifat, Rububiyah, Uluhiyah. Kalau Asy'ariyah yang belajar sifat 20, itu pengajian akidah. Maksudnya cara belajar akidah. Ulama' bahagikan Tauhid pada 3, kalau yang Asy'ariyah 20 sifat dan semisal ni, itu pengajian akidah. Tetapi akidah tu ialah apa yang terpatri dalam hati kita, kepercayaan kita. Kita mungkin boleh hafal definisi Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma' wa Sifat. Kita mungkin boleh hafal definisi sifat sebagaimana diterangkan oleh ulama Asy'ariyah, sifat salbiyah, zatiyah dan semisalnya. Tetapi hakikat akidah itu ialah pada hati kita. Dan ia akan tergambar melalui praktis kita, pengamalan kita. Misalnya tuan-tuan, bila kita belajar sifat Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kita boleh hafal takrif tu. Ar-Razzaq maksudnya Allah yang Maha memberi rezeki. Kita boleh hafal banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sebut Allah yang beri rezeki. Tetapi praktikalnya, apa bukti keimanan kita bahawa Allah lah yang memberi rezeki? Ia akan dapat dilihat pada bagaimana kita mencari rezeki tersebut. Kalau betul kita percaya Allah lah yang Maha memberi rezeki, kita tak makan rasuah. Mungkin apa kaitan keimanan tentang sifat Allah dengan makan rasuah? Kenapa orang makan rasuah? Dia mungkin akan kata, alah ustaz, kalau saya tak hulur, nanti tak dapat projek. Dia bermula macam tu. Dia rasa dia terpaksa buat macam tu. Kenapa dia rasa dia terpaksa buat benda yang haram tu untuk dapatkan rezeki, dapatkan projek, dapatkan bisnes? Menunjukkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kurang. Menunjukkan keimanan kita bila kita buat macam tu, keimanan kita kepada Ar-Razzaq, Allah, kebergantungan kita kepada Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki itu kurang. Sebab tu akidah ni, kadang-kadang hari ni kita lihat orang manusia bergaduh pasal akidah. Tak apa, baguslah bergaduh nak mempertahankan akidah yang sahih. Tetapi jangan kita lupa bahawa akidah ni bukan di medan perdebatan sahaja. Bukan di medan kuliah dengan definisi, ta'rif dan semisalnya. Ia adalah perkara yang direalisasikan dalam diri kita. Dan bila kita kata akidah benda dalam hati, dia bukan sekadar simpan dalam hati. Dia akan terzahir melalui tutur kata kita, melalui apa yang kita lakukan. Mustahil orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita jumpa dia, yang zahir pada dia, dia buat maksiat secara terbuka. Mustahil. Bukan maksud dia kafir, tapi maksud iman dia rendah. Orang yang iman dia tinggi, takwa dia tinggi, akan terzahir ketakwaan tu pada diri dia. Orang yang benar-benar takut pada Allah akan terzahir pada perlakuan dia. Jadi disebutkan di sini, mempelajari ilmu ini merupakan usaha yang paling mulia yang dilakukan oleh setiap manusia, dan perkara yang sebaik-baiknya apa yang pernah diraih oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan akal dan petunjuk. Ini merupakan puncak yang direbutkan oleh manusia dan perkara yang dilumbakan. Maksudnya manusia semua berlumba-lumba untuk mencapai kefahaman ini, untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini merupakan fondasi. Fondasi ni bahasa Indonesia lah, foundation, asas. Ilmu ini merupakan asas menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan jalan masuk yang lurus dalam mendapatkan kecintaan dan keredaannya, serta jalan yang lurus bagi setiap orang yang dicintai dan dipilih olehnya. Jadi ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala merupakan asas. Apa-apa perkara pun mesti dimulakan dengan asas. Kita ajar anak-anak kita matematik, kita tak terus suruh dia darab nombor yang besar-besar. Kita ajar dia 1, 2, 3.
Kita ajar anak-anak kita membaca, kita mula dengan ABC. Kita ajar anak kita mengaji, kita mulakan dengan Iqra' Muqaddam. Kita ajar asas. Jadi begitu juga ilmu yang kita belajar ni asas. Kita nampak benda ni macam dah level tinggi. Tak. Ilmu akidah adalah ilmu asas. Sebab tu mustahil ilmu akidah ilmu yang sukar orang faham. Sebab tu saya tegaskan sekali lagi, akidah dan pengajian akidah berbeza. Kadang-kadang kita hadir kuliah akidah, kita balik kuliah tak faham apa ustaz tu cakap. Dengan istilah-istilah dia. Apa ustaz ni cerita? Sebab itu pengajian akidah. Pengajian akidah kadang-kadang dia dengan definisi, lepas tu dia nak jawab pula kekeliruan yang ditimbulkan oleh sebahagian orang yang sesat. Jadi benda tu jadi complicated. Sedangkan akidah perkara asas, tauhid perkara asas, mengenal Allah perkara asas. Mustahil perkara asas adalah perkara yang sukar difahami manusia. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, pelbagai lapisan. Bukan sekadar yang bijak macam Abu Bakar As-Siddiq atau Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum. Bahkan ada juga sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita misalnya kisah Arab Badui yang kencing dalam masjid. Boleh tak kita bayangkan macam mana latar belakang sahabat Nabi? Daripada yang paling bijak, yang sampailah ke tahap yang kencing dalam masjid. Kat sini ada orang kencing dalam masjid? Tak ada. Tapi maksud kalau orang tu sampai tahap dia kencing dalam masjid, kita tahu tahap IQ dia macam mana kan? Level pendidikan dia bagaimana? Jadi kalau pengajian akidah tu jadi satu pengajian yang complicated, sukar difahami, dan kita kata inilah akidah Islam, itu ada satu masalah. Satu masalah. Sebab akidah asas. Macam kita belajar akidah hari ni kadang susah nak faham. Kalau tanyalah kat mak-mak kita, nenek-nenek kita ke yang ngaji-ngaji kat masjid ni, benda yang paling tak suka ngaji akidah. Susah ustaz nak faham akidah semua. Kalau fiqh dah suka. Sebab fiqh nampak praktikal. Tapi bila akidah tu ustaz tak faham ustaz. Mak saya pernah mengadu lah, kadang masjid kat kampung saya tu dia pasang speaker kuat kan. Kuliah akidah tu mak saya mengadu lah, entah apa tahu ustaz tu ajar tak faham satu pun. Saya kata Allah Akbar. Lepas tu saya pergi tengok kitab yang dia ajar. Okey, kitab akidah. Jadi saya nampak betul lah kitab pengajian akidah, tetapi apa yang kita ajar sampai orang tak faham, dia nak balik buat apa? Jadi kita tak nak benda tu berlaku dalam pengajian kita. Kita nak orang balik faham. Jadi ilmu mengenal Allah, kita nak faham Asma al-Husna ni ilmu asas. Benda simple, benda praktikal. Jadi insya-Allah saya akan cuba untuk kuliah kita ni semua orang boleh faham. Semua orang boleh faham. Kita tak akan guna istilah-istilah yang susah sampai pening. Dan kalau ada dalam kitab ni perbahasan yang saya rasa terlalu mendetail, yang saya rasa tak relevan untuk masyarakat umum, kita tinggalkanlah. Sebab kita tak nak balik, kita pening. Biarlah balik ada something, sesuatu yang kita faham, yang kita boleh amalkan, yang kita boleh kongsikan ahli keluarga kita. Sebagaimana bangunan memiliki asas, maka asas agama ini adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada nama-nama serta sifat-sifatnya. Jika asas ini kuat, maka ia akan dapat memikul bangunan yang dengan kuat dan kukuh serta selamat daripada goncangan dan kerobohan. Bila asas seseorang kuat, maka datanglah apa-apa pun, dia akan selamat. Bukan maksud orang yang beriman, orang yang akidah dia kuat, dia tak berdosa. Bukan macam tu. Tetapi bila orang yang dia ada asas akidah yang kuat, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu dia ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Ghafur Ar-Rahim, dia buat dosa, dia tahu dia kena kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia kalau dia tenggelam dalam maksiat, dalam masa yang sama dia memang tak kenal Allah. Adakah kita rasa dia nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita kena ada asas yang kuat supaya kalau nauzubillah min zalik kita terjerumus, roboh hidup kita, kita dapat kembali balik kepada Allah sebab asas kita kuat. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, sesiapa yang menghendaki bangunan yang tinggi, maka diharuskan. Kalau baca kitab Indonesia, perkataan harus tu bermaksud mesti. Jangan faham harus ni dalam bahasa Melayu, harus ni maksudnya mubah, boleh buat, boleh tak buat. Tapi dalam Indonesia, perkataan harus tu bermaksud mesti, wajib. Kata dia, sesiapa yang mahukan bangunan yang tinggi, maka hendaklah dia menguatkan asas dan benar-benar memerhatikannya.
Ini kerana ketinggian bangunan bergantung pada kukuh dan kuatnya asas. Amal dan darjat adalah bangunan. Amal-amal kita adalah bangunan kita. Sedangkan asas adalah keimanan. Apabila kuatnya asas, maka dia akan dapat memikul bangunan tersebut dan meninggikannya. Jadi bila kuat iman seseorang, maka tinggilah iman, tinggilah amal dia, tinggilah darjat dia. Bila kuat iman seseorang, maka dia akan menghasilkan orang yang berakhlak mulia, amal yang baik. Kenapa seseorang dia beramal, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab dia nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa seorang yang berdosa dia kembali pada Allah? Sebab dia tahu dia ada Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, yang sentiasa terbuka pintu keampunannya. Jadi apa pun terjadi pada diri kita, pastikan asas kita kuat. Dan begitu jugalah kita kena pastikan asas agama, asas kenal Allah untuk anak-anak kita pun kuat juga. Macam kita kata tadi, akidah bukan pengajian akidah. Nak fahamkan anak kita pasal tauhid, asma al-husna ke, asma wa sifat rububiyah uluhiyah, perlu ke kita nak terangkan ke anak kita? Okey, tauhid uluhiyah ni apa dia? Definisi yang dalam buku tu. Rububiyah tu apa dia? Itu dalam exam boleh lah. Untuk anak-anak kita, kita nak kena bagi dia faham. Bila kita sebut kat dia, Allah ni maha mendengar, Allah tengok apa, Allah dengar semua. Contohlah anak kita, kita kata, adik cakap elok-elok, jangan sebut perkataan buruk. Memang mak tak dengar, ayah tak dengar, tapi Allah dengar. Jangan depan mak ayah je jaga mulut, tapi belakang mak ayah mencarut-carut. Kita tegur akhlak anak kita dengan kita terapkan akidah Islam pada dia. Jadi kena faham, nak ajar akidah, biar pada level yang dia faham, yang praktikal untuk dia. Bab menghafal definisi tu biar masuk dalam buku teks untuk exam nanti. Tapi dalam hidup dia kena faham akidah dengan cara yang praktikal. Apabila roboh sebahagian daripada bangunan itu, maka mudah untuk memperbaikinya. Ibn Qayyim kata, kalaulah ada satu bangunan, asas dia kuat tetapi roboh. Bila asas dia kuat, mudah kita nak baiki bangunan tersebut. Akan tetapi jika asas tidak kuat, maka tidak akan tinggi bangunan tersebut dan tidak akan kukuh. Dan jika roboh sebahagian daripada asas, maka akan jatuhlah bangunan itu atau hampir roboh keseluruhannya. Maksudnya kalau seseorang itu beritahu, kalau seseorang tu asas iman daripada Allah tak kuat, bila dia terjerumus ke dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, bila dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang ada manusia, bila kita ajak dia, jomlah solat, dia kata, dia bukan tak percaya kat Allah. Sebab kita kefahaman kepada asma al-husna ni penting. Dia kata, aku rasa aku ni banyak sangat dosa lah. Tak apa lah, aku rasa kalau aku solat pun Allah tak terima. Sebab apa? Sebab dia tak kenal sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bila dia tak ada perasaan ini, dia tak kenal Allah dengan sifat Allah yang benar ni, menyebabkan bila dia terjerumus dalam dosa, dia nak keluar tu susah. Dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah nampak antara kepentingan faham tentang sifat Allah ni supaya asas kita kuat, supaya bila kita terjerumus dalam dosa, kita dapat bangkit balik. Semua orang berdosa, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam berdosa, setiap manusia buat dosa. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada manusia yang dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia kenal Allah tapi dia kenal dia dengan cara yang tak betul. Ada orang dia dikenalkan Allah dengan sifat-sifat rahmat saja. Allah penyayang, Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Jadi bila orang tegur dia, benda yang kau buat ni dosa lah, haram lah, dia kata tak apa, Allah Maha pengampun, kau siapa nak tegur-tegur aku? Kau nak jadi Allah ke? Suka-suka hati je kata orang berdosa. Kan Allah Maha Pengampun. Sebab apa dia tenggelam dalam dosa? Dia percaya ke Allah, tapi dia hanya tahu Allah ni Maha Pengampun, penyayang, tapi dia tak baca dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala azab dia sangat pedih. Jadi kefahaman yang benar tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah akan melahirkan kita ni menjadi manusia yang seimbang antara sifat takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat tertipu dengan rahmat Allah. Ada orang takut pada Allah semata-mata tanpa rasa rahmat, menyebabkan dia putus asa.
Dia tak nak taubat dah. Sebab dia rasa tak ada guna dia taubat, Allah tak nak terima. Ada orang pula tenggelam dalam dosa, dia kata, tak apa, Allah Maha Pengampun Penyayang. Dua-dua ni salah. Sebab apa? Sebab kurangnya kefahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, orang yang bijak akan memiliki target, iaitu membenarkan asas dan menguatkannya, sedangkan orang yang jahil adalah orang yang meninggikan bangunan tanpa asas. Maka tidak lama kemudian bangunan itu akan roboh. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, orang yang bijak ialah orang yang tahu nak mulakan dari mana. Dia mulakan dengan menguatkan asas dia. Siapa yang ada kitab, tengok muka surat 22 bahagian atas tu. Tetapi orang yang tak bijak, dia duduk sibuk. Contoh kalau kita bina bangunan, dia duduk sibuk nak decorate. Okey, macam ni, buat macam tu, tapi asas rumah dia tak kuat. Dia sibuk nak cantikkan rumah dia, bumbung macam ni, tingkap macam ni, nak letak itu ini, tapi asas rumah dia tak kuat. Baru bina roboh terus. Jadi itu yang berlaku. Jadi dia kata orang yang bijak, dia kuatkan asas dulu. Cuma bila macam tu, step by step lah, perlahan-lahan. Kita dalam bentuk ilmu, perlahan-lahan. Kita faham dulu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita belajar fiqh, hukum hakam, kemudian kita belajar. Jadi kita kena mulakan dengan perkara yang paling penting. Dalam surah At-Taubah ayat 109, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanahara bihi fi nari jahannam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, adakah orang yang mendirikan masjid, assasa bunyanahu, adakah orang yang mendirikan masjid? Ayat ni tentang masjid dirar, tentang bercerita tentang ada satu kelompok munafik dia buat masjid. Tetapi dia buat masjid bukan untuk manusia beribadah, tetapi untuk pecah belahkan umat Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah, adakah orang yang mengasaskan pembinaan masjid ini atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan keredaannya lebih baik, atau orang-orang yang mengasaskan pembinaan masjid ini atas dasar apa? Atas ala syafa jurufin har, membina bangunan itu di atas jurang yang sangat rapuh. Fanhara bihi fi nari jahannam, maka binaan itu akan jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam. Jadi orang munafik zaman Nabi SAW bina masjid, orang beriman bina masjid. Tetapi orang beriman bina masjid di atas dasar iman dan takwa, manakala orang munafik membina masjid atas dasar asas untuk mereka menghancurkan Islam. Asas yang teruk maka akan menghancurkan apa yang mereka rancang. Jadi digunakan perkataan assasa bunyanahu. Maksudnya atas sebab apa? Asas apa mereka melakukan pembinaan masjid tersebut? Kata di sini, asas bagi bangunan amal seperti kekuatan bagi tubuh manusia. Jika kuat, maka dia dapat membawa badan dengan baik dan menolak segala penyakit. Badan kita bila sihat, antibody badan kita kuat, maka kita dapat tolak segala penyakit. Bila kita ditimpa demam, sakit, mudah sembuh, cepat sembuh. Jika lemah kekuatannya, maka lemah pula dia dalam membawa badannya serta cepat diserang penyakit. Jadikanlah bangunanmu di atas asas iman yang kuat, dan jika ada bahagian atas atau atapnya rosak, maka mudah untuk memperbaikinya daripada kerosakan asasnya. Jadi macam kita sebut tadi, bila asas kuat, berlaku apa-apa kerosakan, contoh bangunan yang asas dia kuat, kalau rosak pun, rosak ke atap, kita ganti atap baru atau tampal yang bocor tu, tak perlu nak dibina semula. Tapi bila asas tu tak kuat, roboh terus, terpaksa bina semula daripada awal. Sudah pastilah nak membina semula daripada awal tu lebih sukar daripada sekadar memperbaiki bahagian-bahagian yang rosak. Macam tu jugalah permisalan kita, bila kita tak ada asas keimanan yang kuat, bila kita jatuh sedalam-dalamnya. Sampai sukar untuk kita bangkit kembali. Bukan tak boleh bangkit, tetapi sukar, susah. Kita nak kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu susah, sebab kita nak memperbaiki pandangan kita, sudut pandang kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kata penulis kitab ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, asas ini ada dua. Asas tu ada dua. Jadi kita dah sebut asas dalam agama ni kena Allah. Jadi dia kata asasnya ada dua. Pertama, mengenal Allah, perintah Allah, nama serta sifat-sifatnya dengan baik. Jadi asas pertama dalam kehidupan kita beragama ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal nama-nama dia, mengenal sifat-sifatnya, dan mengenal perintah-perintahnya. Perintah-perintah tu yang kita selalu bincang dalam hukum kitab fiqh tu, apa yang kita kena buat sebagai seorang Muslim. Jadi tu asas yang pertama, kita kena kenal, makrifah, faham, kena tahu. Asas yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi lepas kita dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tahu nama Allah, kita dah kenal sifat-sifat dia yang mulia, maka asas yang kedua perlu ada dalam diri kita, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na. Sentiasa taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Qayyim, inilah sekuat-kuat asas yang dibangun oleh seorang hamba bagi bangunannya, dan sesuai dengan kekuatan asas itulah ketinggian satu bangunan yang dia inginkan. Maka dengan asas yang kuat tu dia dapat capai untuk membina bangunan yang lebih tinggi berdasarkan apa yang dia nak. Dengan asas keimanan yang kuat inilah kita dapat menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat menguatkan amalan kita, menambah amalan kita. Oleh sebab itu banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menguatkan asas ini. Bahkan hampir-hampir semua ayat tidak pernah lepas daripada penyebutan tentang nama Allah dan sifatnya. Jadi semua ayat Al-Quran kalau kita baca, hampir semua mesti akan dibincangkan tentang nama Allah dan sifat Allah. Nanti insyaAllah kita akan lihat contoh-contoh ayat Al-Quran berkaitan nama-nama dan sifat Allah. Dan sangat penting kita kena perhati dalam satu ayat Quran tu, bila Allah sebut satu perkara, kadang-kadang kat hujung tu Allah sebut Wahuwas Samiul Alim. Dia akhiri ayat itu dengan nama dan sifat Allah. Jadi para ulama tafsir sebut, bila Allah akhiri satu arahan Allah atau satu isu tu dengan nama dan sifat Allah, mesti ada kaitan. Mesti ada kaitan nama dan sifat Allah itu dengan apa yang dibincangkan sebelum tu. Kadang-kadang kita bila kita baca Al-Quran terjemahan, kita skip bab tu. Oh, Allah tengah sebut tentang halal haram perkara ni, kita skip hujung ayat tu yang sebut tentang nama Allah, lepas Allah sebut perkara tersebut. Sedangkan nama dan sifat itu ada kaitan dengan isu yang dibincangkan. InsyaAllah kita akan masuk pada contoh-contoh yang berkaitan. Ini semua menunjukkan dengan jelas tentang pentingnya ilmu yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, serta keperluan yang mendesak untuk mengenalinya. Bagaimana tidak untuk dia menempati kedudukan yang tinggi, sedangkan ia adalah tujuan utama diciptakan manusia. Okey, penulis menyatakan tauhid yang merupakan tujuan utama diciptakan manusia terbahagi kepada dua. Oh, dua pula. Hari tu belajar tiga. Tu saya kata, pembahagian tauhid ni semua itu pengajian akidah, sekadar cara untuk kita belajar akidah. Ada ulama bahagi kepada dua, ada ulama bahagi kepada tiga. Ada ulama bahagi kepada tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' was sifat. Tapi daripada tiga ni ada ulama kata ada dua je tauhid. Tauhid ma'rifah dan tauhid iradah. Tak ada masalah. Jadi apa dia tauhid ma'rifah? Tauhid ma'rifah dan isbat ini mencangkupi iman kepada rububiyah, nama dan sifatnya. Tauhid ma'rifah ni di dalamnya adalah tauhid rububiyah dan asma' wa sifat. Manakala tauhid iradah dan talab ini adalah tauhid ibadah. Jadi tauhid ma'rifah ni tauhid ar-rububiyah dan asma' wa sifat. Tauhid iradah ini adalah tauhid al-uluhiyah. Sebab apa? Sebab tauhid al-uluhiyah membicarakan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kewajipan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala tauhid ma'rifah, ma'rifah ni ilmu pengetahuan. Kalau kita nak terjemah tauhid ma'rifah, ma'rifah ni mengetahui. Jadi tauhid ma'rifah ni maksud mengetahui apa? Tauhid dalam mengetahui Allah. Sebab tu ma'rifah tu di dalamnya tauhid rububiyah, iaitu yang bercerita tentang perbuatan-perbuatan Allah, dan asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ni kalau tak hafal tak ada masalah tuan-tuan. Tak hafal pembahagian tauhid ni tak murtad, jangan risau. Kan balik rumah kena hafal tauhid ma'rifah apa tauhid. Tak, tu tak penting. Yelah, kalau saya sebagai guru yang mengajar ni penting lah.
Kalau kita yang mengajar agama penting, tapi untuk masyarakat umum tak penting pun untuk dia hafal definisi-definisi ni. Dalil yang pertama. Okey, dalil yang pertama untuk tauhid makrifah, tauhid mengenal Allah daripada perbuatan dia dan sifat-sifatnya. Surah At-Talaq ayat 12, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu juga bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah berlaku padanya. Yatanazzalul amru bainahun. Untuk apa? Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi? Yatanazzalul amru bainahun. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Surah At-Talaq ayat 12. Untuk apa? Lita'lamu, untuk kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah itu ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Apa mesej surah At-Talaq ayat 12 ni? Allah cipta langit dan bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi ini untuk apa? Untuk kamu tahu, kita semua tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, lita'lamu, untuk kamu tahu. Maksudnya, tujuan Allah cipta semua ini untuk kita tahu Allah Maha berkuasa. Jadi ini dalil yang penulis kitab berikan untuk dalil kepada tauhid makrifah, iaitu kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal rububiyah dia, perbuatan-perbuatan Allah dan nama-nama dan sifatnya. Kemudian dalil yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, memperhambakan diri kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi kata penulis, yang pertama, Allah menciptakan agar kalian mengenal Allah. Ayat yang pertama tadi, Allah mencipta langit dan bumi supaya kamu kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sebut tadi, cara nak kenal Allah yang pertama dengan tafakur, berfikir, tengok alam ni, alam sekitar, tengok bumi, tengok diri kita, tengok kucing kita, semua benda. Semua benda kita tengok, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kena bezakan fahaman yang sesat. Allah bersatu dengan segala sesuatu. Oh, itu Allah, ini Allah, itu Allah. Itu sesat. Yang betul ialah kita nampak segala sesuatu, kita ingat dekat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada diri kita. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cipta diri kita, oksigen yang ada dalam tubuh badan kita, kita bernafas, mata kita, telinga kita, semua itu adalah petanda-petanda penciptaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita lihat diri kita, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita belajar apa-apa, belajar sains ke, kalau dulu apa, alam dan manusia ke, kita kena terapkan tauhid dalam semua benda tu. Kita nak cerita tauhid, pasal tauhid akidah dengan anak-anak kita, kita ceritakan benda yang simple. Cerita kat dia pasal buah. Okey, buah ni siapa yang cipta? Sedap tak buah ni? Sedap. Siapa yang bagi sedap? Itu cara kita mengajar akidah kepada anak-anak kita. Tengok haiwan tu, tengok kucing tu, anak dia menyusu kat dia kan, sayang. Tengok mak kucing pun sayang kat anak dia. Allah lagi sayang kat kita. Cara kita ajar akidah kat anak kita dengan melihat persekitaran alam. Kita ingatkan anak kita, siapa yang bagi kita telinga nak mendengar? Siapa yang bagi kita oksigen? Pernah ke kita minta oksigen? Tak pernah. Ada siapa kat sini hari-hari doa ke Allah, ya Allah bagi aku oksigen? Ada siapa? Tak ada kan? Tak ada siapa pernah minta, ya Allah bagi aku oksigen. Tapi kita dapat oksigen, Allah bagi kat kita. Kalau kita belajar pula oksigen tu, apakah kandungan dia? Kalau siapa yang belajar molekul itu ini semua, panjang cerita dia sampai pada penghujungnya kita kata, siapa yang atur benda semua ni? Siapa yang atur peredaran darah dalam diri kita, peredaran oksigen dalam badan kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, bila kita kenal makhluk Allah, kita lihat penciptaan Allah, maka kita akan kenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Manakala dalil yang kedua kita sebut tadi, surah Az-Zariyat 56, Allah menciptakan agar kalian beribadah kepadanya. Allah sebut, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Ibadah ni apa? Ibadah ni kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau istilah abid, kita biasa terjemah orang yang beribadah. Kalau literally kita boleh terjemah sebagai orang yang memperhambakan diri dia. Sebab abdun tu dia hamba. Abdun tu hamba sebenarnya. Contoh Abdul Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Abdullah, hamba kepada Allah. Jadi liya'budun, untuk manusia, jin memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa itu ibadah? Kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah ni satu kata nama yang merangkumi semua perkara yang Allah suka dan Allah redha, daripada kata-kata dan perbuatan, sama ada yang zahir yang nampak, ataupun yang batin, yang tersembunyi dalam diri kita. Azan dulu ke? Macam mana? Biar azan dulu. Lepas azan kita sambung apa takrif ibadah di sisi Ibn Taymiyah rahimahullah. Sampai pukul berapa? 9. 9, okey.
Okey, kita sambung tentang apakah maksud ibadah, definisi ibadah. Kata Ibn Taymiyah, ibadah tu semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan redai daripada perbuatan, perkataan, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Jadi bila kita faham tentang definisi ibadah yang Ibn Taymiyah rahimahullah sebutkan ini, maka ibadah itu adalah semua benda. Semua benda yang kita buat yang Allah suka, yang Allah redha. Jadi bila kita faham tentang ayat ni, tujuan Allah ciptakan kita untuk kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu beribadah. Maka hidup kita kena pastikan semua benda yang kita buat Allah suka dan Allah redha. Cuma kita kena fahamlah konsep ibadah. Kita jangan ingat konsep ibadah ni kita duduk kat masjid, baca Quran, solat sunat saja. Tak. Semua benda yang Allah suka, Allah redha. Ada masa kita baca Quran, ada masa kita solat sunat, ada masa kita dengan keluarga kita, ada masa kita mencari rezeki, ada masa kita berhibur, relax. Kadang-kadang orang ingat ibadah ni masih kita dalam keadaan serius sentiasa. Tak. Kalau kita dengan anak-anak kita ayah, kita gembirakan anak-anak kita, bawa dia jalan-jalan, belikan dia hadiah, main-main dengan anak kita, buat kelakar-kelakar, gelak-gelak dengan keluarga kita. Kita rasa Allah tak suka ke benda tu? Allah suka. Kita buatkan keluarga kita gembira. Kalaulah buatkan orang lain gembira pun Allah Subhanahu Wa Taala suka, takkanlah buat ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita gembira Allah tak suka. Mesti Allah suka. Jadi jangan disempitkan skop ibadah itu. Cuma bila kita faham, kita kena jadikan kehidupan kita Allah sentiasa suka dan redha dengan apa yang kita buat. Kita akan pastikan apa yang kita buat sentiasa patuh kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita cari rezeki supaya Allah sayang kita, redha kita, maka kita kena pastikan cara kita cari rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala redai. Kita kena pastikan bila kita cari rezeki, kita tak mengabaikan kewajipan-kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah jangan disempitkan skop dia. Kemudian penulis bawakan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa bagaimana arahan Allah yang suruh manusia, yang mana Allah mulakan dengan arahan i'lamu, ketahuilah. Kita lihat dalil yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 231. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu. Allah mulakan dengan arahan i'lam, ketahuilah. Itu satu arahan. Itu fi'il amr, arahan. Bila ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengaji usul fiqh, al-amru yufidul wujub. Arahan pada asalnya bermaksud wajib. Arahan pada asalnya bermaksud wajib. Dia hanya menjadi sunat bila ada dalil-dalil yang memalingkan dia daripada hukum wajib. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh, ketahuilah bahawa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maksudnya wajib untuk kita tahu bahawa Allah Maha mengetahui. Macam mana kita nak tahu? Dengan cara kita belajar. Ayat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 233. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kamu lakukan. Dalil yang ketiga, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Semua ayat ni dimulakan dengan arahan ketahuilah. Ketahuilah. Menunjukkan kita sangat perlu belajar tentang perkara ni. Sebab macam mana kita nak tahu tentang sifat-sifat Allah? Kecuali dengan belajar. Sebab tu kita kena belajar. Dalil yang seterusnya, wa'lamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Ayat yang seterusnya, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah itu Maha kaya lagi Maha terpuji. Dalam surah Al-Maidah ayat 98 kata Allah Subhanahu Wa Taala, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah Allah itu azab dia sangat pedih
dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ma'idah ayat 98, muka surat 24 buku ni. Jadi ayat surah Al-Ma'idah ayat 98 ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia, ketahuilah bahawa Allah itu azab dia pedih, dan ketahuilah bahawa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi penyayang. Dalam satu ayat Allah sebut dua sifat yang saling bertentangan antara satu sama lain. Syadidul iqab, sangat pedih azab dia, dan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi bila kita faham dua sifat ni, Allah yang azab dia sangat pedih dan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka kita akan jadi manusia yang seimbang dalam hidup kita. Kita tak jadi manusia yang tenggelam dengan rahmat Allah, maka kita buat sesuka hati atas alasan Allah Maha Pengampun. Kita buat dosa, bila orang nasihat tegur maksiat yang kita buat, kita kata Allah Maha Pengampun, tak payah sibuk-sibuk nak cerita pasal neraka, Allah Maha Pengampun. Dan kita juga tak jadi manusia yang berputus asa daripada rahmat Allah, yang mana bila buat maksiat, kita terus buat maksiat sebab kita rasa Allah tak akan terima dah amal kita. Jadi kita tahu Allah syadidul iqab, Allah azab dia pedih, dan kita juga tahu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itu Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia sebut sifat khauf, takut, dan ar-raja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia umpama dua sayap yang perlu ada pada seekor burung. Seekor burung dia tak boleh terbang kalau ada satu sayap sahaja. Begitu juga kita sebagai hamba Allah manusia, kita tak dapat teruskan kehidupan kita kalau kita hanya ada salah satu sifat. Misalnya kita hanya ada sifat khauf, takut kepada Allah saja, takut sahaja, tetapi kita tidak ada rasa raja, mengharapkan rahmat Allah. Bila kita takut sahaja kepada Allah, kita akan berputus asa daripada rahmat Allah. Kita akan terus buat maksiat sebab kita rasa Allah tak akan ampuni kita. Tetapi kalau kita hanya ada raja, mengharapkan rahmat Allah sahaja, kita akan tenggelam dalam maksiat kerana kita sangka Allah akan sentiasa mengampuni dosa kita walaupun kita berterusan buat maksiat. Jadi kena seimbang diri kita. Kemudian ayat yang seterusnya, fa'alamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah bahawa Allah pelindung kamu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahawa Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kamu. Dia penjagaan yang khusus. Macam disebutkan di sini, Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Adakah Allah tak bersama dengan orang yang tak bertakwa? Allah tahu apa yang orang tak bertakwa buat. Orang yang jahat tenggelam dengan dosa, Allah tahu apa yang mereka buat. Tetapi bila disebutkan Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa, dia adalah kebersamaan yang khas. Penjagaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bertakwa. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Muhammad ayat 19 Allah sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebutkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya dalam Al-Quran sangat banyak dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, kerana nama dan sifat Allah merupakan seagung-agung dan semulia-mulia serta perkara yang paling utama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita baca apa sahaja ayat, tentang sirah ke, tentang hukum hakam ke, kita akan sentiasa jumpa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat Allah. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang nama, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia lebih banyak daripada disebutkan tentang makanan, minuman serta apa pernikahan yang ada di syurga. Maksudnya kata,
ayat-ayat yang berkaitan nama-nama dan sifat Allah yang menceritakan tentang Allah lebih banyak daripada ayat-ayat yang bercerita tentang syurga, tentang nikmat di syurga. Ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah lebih mulia daripada ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Semulia-mulia ayat dalam Al-Quran adalah ayat Al-Kursi yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa disebut Ibn Taymiyah kata ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ialah ayat yang berkaitan nama dan sifat Allah? Sebab Nabi SAW sendiri sebut. Ulama ke, Ibn Taymiyah ke, Ibn Qayyim ke, Imam Ash-Syafi'i ke, mereka tak boleh sebut sesuka hati. Jadi bila mereka sebut, ada dalilnya. Kita lihat apa dalilnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Nabi SAW, bahawa baginda bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang bermaksud, engkau tahu, adakah engkau mengetahui ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Maka Ubay bin jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, dialah yang maha hidup dan Al-Qayyum, yang menguruskan makhluknya berdiri dengan sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Kemudian Nabi SAW memegang dada Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi SAW bersabda, selamat atas ilmu yang engkau miliki, wahai Abu Munzir. Jadi menunjukkan bahawa ada ayat Al-Quran yang lebih mulia daripada ayat yang lain. Sebab akan ada perbahasan di kalangan ulama'. Nanti insyaAllah kalau sempat kita lihat. Kalau malam ni tak sempat, kita lihat nanti pada sesi yang akan datang insyaAllah. Kita lihat yang seterusnya. Semulia-mulia surah dalam Al-Quran adalah Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda kepada beliau. Cuma perlu dibetulkan sedikit tentang hadis ni, yang mana disebutkan itu adalah hadis Sahih Al-Bukhari. Kita baca dulu teks hadis ni. Innahu lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha. Sampai perkataan misluha ni bukan riwayat Al-Bukhari. Bukan riwayat Al-Bukhari. Sebaliknya itu adalah riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Hadis dia dalam riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah, Nabi SAW keluar menemui Ubay bin Ka'ab. Lalu Rasulullah SAW memanggil, Ya Ubay. Dan ketika itu Ubay bin Ka'ab sedang mendirikan solat. Jadi Ubay bin Ka'ab tak jawablah panggilan Nabi SAW. Jadi wasalla Ubay fa khaffafa. Ubay bin Ka'ab meneruskan, ni riwayat Tirmizi, Ubay bin Ka'ab teruskan solat dan dia meringankan solat dia sebab Nabi SAW panggil. Kemudian dia pun habis solat, dia pun pergi pada Nabi SAW. Dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia bagi salam. Lepas tu Rasulullah SAW menjawab, Waalaikumsalam. Ma mana'aka ya Ubay an tujibani iz da'autuk. Wahai Ubay, apa yang menghalang kamu daripada jawab panggilan aku bila aku panggil kamu? Lalu dia pun kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tengah mendirikan solat. Nabi SAW pun kata, afalam tajid fima uhiya ilayya. Kau tak pernah dengar ke Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 24, Istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah panggilan Allah dan Rasul apabila mereka memanggil kamu. Nabi SAW beritahu Ubay, sepatutnya kau jawab panggilan aku. Jadi jawab Ubay, benar, aku takkan ulang macam ni lagi. Lepas tu Nabi SAW tanya kat Ubay bin Ka'ab, Tuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluh. Nak tak aku ajar kepada kamu surah yang tak diturunkan di dalam At-Taurat, tidak juga diturunkan dalam Injil, tidak juga dalam Zabur, wala fil Furqan, tidak juga dalam Al-Furqan yang semisal dengannya? Maka jawab Ubay, benar ya Rasulullah. Yang hadis saya baca ni tak ada dalam buku ni. Saya nak betulkan sebab hadis ni disebut ini riwayat Al-Bukhari. Jadi bahagian potongan pertama hadis ni, innahu lam yanzil sampai misluha tu, itu bukan riwayat Al-Bukhari. Itu riwayat At-Tirmizi dan Ahmad yang saya baca ni. Lalu Nabi SAW tanya dia, kau nak tahu tak satu surah yang agung yang tak diturunkan di Taurat dan Injil? Jadi dia kata, na'am ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tanya ke dia, kaifa taqra'u fi shalah?
Macam mana kamu baca dalam solat? Apa yang kamu baca dalam solat? Jadi dia faqara ummal Quran. Jadi dia pun membaca surah Al-Fatihah. Lalu kata Nabi SAW, wallazi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurah wala fil Injil. Tidak ada yang diturunkan dalam Taurat, tidak juga dalam Injil, tidak juga dalam Zabur, tidak juga dalam Al-Furqan, mithluha, yang semisal dengan surah Al-Fatihah. Wa innaha sab'un minal mathani, dan ia adalah daripada 7 ayat yang diulang-ulang. Para ulama menghuraikan apakah sab'ul minal mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Quranul Azim allazi u'tituhu, dan ia adalah Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Jadi hadis ni Nabi SAW bagi tahu keagungan surah Al-Fatihah, yang mana dia lebih mulia, tidak ada dalam Taurat, Zabur semua yang semisal dengannya. Kenapa dibawakan hadis ni? Para ulama menghuraikan kenapa surah Al-Fatihah surah yang paling mulia. Antara sebabnya kerana banyak nama dan sifat Allah disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Okey, insya-Allah tuan-tuan, pada sesi yang akan datang kita akan sambung muka surat 25 bahagian bawah ni tentang surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas ni mulia juga? Semua ada kaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, dan kita akan baca sedikit nanti. Saya akan kongsikan perbahasan ulama apa maksud surah ni lagi mulia daripada surah ini. Sebab semua kalam Allah. Sebab kalau fikir secara logik akal, kalau ada satu yang lagi mulia, maksudnya lagi satu kurang mulia lah. Kita fikir secara logik akal. Jadi mustahil dekat kalam Allah ada kekurangan kemuliaan dia. Jadi insya-Allah kita akan baca pada sesi yang akan datang. Saya akan kongsikan apa maksud surah ni mulia, surah ni mulia. Wallahu alam. Jadi sebelum kita tamatkan, ada sebarang soalan? Okey ke laju sangat? Okey, yang muslimah okey. Yang muslimin okey. Kalau tak faham cakap. Macam saya sebut, saya nak kita belajar akidah, kita faham, bukan balik makin pening. Okey? Okey, jadi kalau tak ada sebarang soalan, ada soalan? Muslimah ada soalan? Muslimin? Okey, kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.